Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, saya Coach Oja dekat sini. Okey, so hari ini saya akan kongsi untuk video selanjutnya. Sebelum tu untuk semua pendengar, okey, semua yang mendengar hari ini, kalau anda belum lagi subscribe ataupun like kami punya channel, tolong subscribe, tekan subscribe dan like channel Kurus Turbo Online. Okey. So apa yang saya nak kongsi hari ini adalah topik yang seterusnya, iaitu tentang glycemic index. Okey, siapa pernah dengar pasal GI? Apa itu GI? So hari ini saya nak kongsikan topik tentang GI dan bagaimana kita nak memilih makanan yang rendah GI dan apa kelebihan sekiranya kita mengamalkan diet berdasarkan kepada makanan yang rendah GI. Okey, first kali kita nak tengok apakah itu glycemic index? Apakah yang dimaksudkan dengan glycemic index? Okey, GI adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan berapa banyak kandungan karbohidrat, okey, dalam makanan dari segi berapa cepat ia menaikkan gula dalam darah apabila kita mengambilnya. Maksudnya kalau kita makan sesuatu tu, okey, kalau kita ambil sesuatu makanan tu, berapa cepat dia akan menyebabkan paras gula dalam darah kita untuk meningkat, itu adalah bacaan GI, yang kita panggil sebagai GI. Dan makanan semua makanan, okey, semua makanan terbahagi kepada 3 jenis level GI. Okey, yang pertama adalah makanan yang dikategorikan sebagai GI yang rendah, okey. Yang kedua GI sederhana, okey, dan yang ketiga adalah GI yang tinggi. Dan semakin rendah GI, semakin bagus untuk kita makan. Okey, boleh tengok contoh di sebelah saya, okey. Semakin rendah GI semakin bagus untuk kita makan. Biasa kalau kita beli dekat pasar raya ataupun di pasaran, okey, kita beli roti gardenia. Roti gardenia, you all boleh tengok dekat dia punya luar tu, dekat luar dia punya sampul tu, dia akan tulis kandungan GI. Dia ada yang warna kulit yang warna hijau, ada yang warna biru merah kan, ada yang warna kuning. So kat sini ada 4 contoh. Okey, jadi bila anda pilih makanan yang ada tulis kandungan GI, bila anda comparekan, anda perlu pilih makanan yang GI dia semakin yang lebih rendah. Jadi lepas ni kalau beli roti, kita nampak ada tulisan GI tu, so kita tahu dah macam mana kita nak pilih. Okey. Jadi apakah contoh karbohidrat yang baik? Okey, karbohidrat yang baik dan juga yang mengandungi GI yang rendah. Di antaranya, okey, yang ini kalau katalah dalam kita berdiet, okey, kita tak nak makan nasi putih. Sebab nasi putih kategori GI dia lebih tinggi berbanding dengan nasi perang. Okey, roti putih GI dia lebih tinggi berbanding dengan roti perang, roti wholemeal. Okey, dan di antara karbohidrat lain macam sweet potato. Sweet potato tak kira lah, boleh ambil yang warna oranye ataupun yang warna purple. Dan bunga kobis, cauliflower, tu di antara karbohidrat yang rendah dari segi GI. Ataupun spaghetti, lagi bagus kalau pilih spaghetti yang wholemeal atau whole wheat, itu jenis yang GI rendah. Ataupun quinoa. So ini di antara contoh karbohidrat yang rendah dari segi bacaan GI-nya. Okey. Dan saya nak bagi tips bagaimana kita nak jadikan makanan yang kita makan tu rendah dari segi kandungan GI-nya. Maksudnya katalah dia kategori GI yang sederhana, tapi macam mana kita nak makan dia juga, tapi kita nak jadikan dia GI tu lebih rendah daripada yang sepatutnya. Siapa yang nak? Okey. So hari ni saya akan kongsi, okey, jika kita makan karbohidrat yang kita gabungkan sekali dengan sumber protein yang sihat, okey, dan juga sumber lemak baik, ada 3 combination, iaitu karbohidrat sihat, okey, dan protein sihat serta
kandungan lemak sihat, tiga-tiga ni, okey, kandungan tiga ni kita gabungkan sekali dalam kita punya makanan, maka dia akan menyebabkan bacaan GI dalam karbohidrat tadi tu akan jadi lebih rendah berbanding jika kita makan macam tu sahaja. Contoh dia apa? Contoh dia macam kita makan pisang, kan? Okey, pisang tu adalah sejenis karbohidrat. Dia karbohidrat yang sihat jugalah. Tapi kalau kita makan pisang plus kita makan sekali dengan peanut butter yang no added sugar, okey, peanut butter adalah peanut tu ada protein, okey, dalam peanut butter dia ada kandungan lemak baik sikit dekat situ. Jadi combination tiga-tiga tu dia akan menjadikan kita rendah kandungan GI dalam pisang tu tadi. Okey, saya nak kongsi pula apa kelebihan kita mengamalkan diet yang rendah dari segi GI. Bacaan GI ni selalu dia berada dekat sumber karbohidrat. Okey, so apabila kita hanya fokus kepada makanan yang rendah GI, okey, maka dia akan menyebabkan metabolisme kita dapat membakar lemak-lemak yang lama dengan lebih selamat. Dengan lebih tenang tanpa ada gangguan stres untuk kita makan. Dan dia tidak mengganggu dengan penambahan kalori yang baru masuk dalam kita punya badan. Dan apakah tanda-tanda yang kita akan dapat sekiranya kita mengamalkan ataupun memilih makanan yang rendah GI dalam kita punya diet? Yang pertama, kita akan mula rasa kurang mengantuk selepas makan. Siapa yang biasa lepas makan nasi dia rasa mengantuk? Cuba you all tukar nasi perang. Dan untuk peserta kami yang ambil nutrition Herbalife shake, waktu pagi you all memang akan rasa sangat-sangat dari segi kesan ni. Lepas minum nutrition shake tu you all akan rasa sangat segar, jadi macam Superman. Okey, ada disclaimer bawah tu. Okey, yang kedua, anda akan rasa lebih bertenaga walaupun kita kurang makan. Jadi kalau kita ambil makanan yang sikit, biasa orang nak diet dia kurangkan makanan dia, kan? Tapi akibatnya dia akan rasa tak bertenaga. Dia akan rasa letih sepanjang hari. Dan bila kita ambil makanan yang sikit, walaupun kandungan dia sikit, jumlah dia nampak, kuantiti dia sikit, tapi disebabkan GI dia rendah, dia akan menyebabkan kita lebih bertenaga. Okey. Dan yang ketiga, nafsu makan kita dah kurang bergelora. Biasa lepas kita makan, kita rasa macam nak makan lagi. Sebab apa? Sebab kita ambil makanan yang tinggi dari segi bacaan GI dia. Kalau tak percaya, lepas ni tukar. Biasa makan roti putih, cuba makan roti wholemeal. Macam tu. Okey, anda akan rasa lebih lama kenyang. Okey, dan yang keempat, anda akan rasa badan anda rasa lebih segar, terutamanya semasa anda bangun pagi. So saya yakin ini banyak orang tak dapat. Ramai orang tak dapat. Saya sendiri dulu, sebelum saya mengikuti program macam ni, saya sendiri ada masalah. Kalau nak bangun, saya akan tekan alarm tu, jam tu sampai 4-5 kali. Tapi bila saya amalkan diet yang betul, saya mudah untuk bangun pagi. Dia macam tu. Dan tak payah pakai alarm pun kita dah boleh bangun. Best ke best? Best kan? Okey. So itu saja untuk perkongsian saya hari ini. Okey, diharap boleh share dengan kawan-kawan ilmu yang saya kongsikan dalam saya punya channel supaya dapat dimanfaatkan oleh ramai orang. Okey, dan kita akan berjumpa lagi untuk topik yang seterusnya. Okey, pastikan anda dah subscribe dan like saya punya channel, okey, supaya anda dapat notification untuk topik-topik yang seterusnya. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf, yang baik itu dari Allah, yang kurang itu daripada saya sendiri. Okey, jumpa anda untuk next topik, okey, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.